Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda, kita dapat dipertemukan pagi ini dari daerah Tutong. Ya, seperti biasa, lintas langsung dari daerah Tutong akan memberikan beberapa maklumat semasa berhubung dengan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di sekitar daerah Tutong ini dan juga satu pakej program nanti. Baik, alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong saat ini dalam keadaan mengizinkan cerah-cerah sahaja. Mudah-mudahan kita ni semua dipermudahkan dalam melaksanakan tugas yang menandai tanggungjawab dan juga kita ini akan mudah-mudahan juga kita ini dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Baik, kita akan kongsikan dulu, Auda, satu acara yang berlangsung pada hari ini iaitu Majlis Selamat Datang Touring Borneo Explore 360 ke 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Majlis ini akan diadakan pada pukul 8 malam nanti, bertempat di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong. Ini adalah anjuran Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda Daerah Tutong. Ya. Jadi diharapkan kepada yang terlibat dalam majlis nanti untuk hadir lebih awal sebelum acara ini dimulakan. Baik, kita akan kongsikan lagi ada beberapa info semasa, tetapi sebelum itu kita beralih seketika untuk menyaksikan pakej program yang akan dibawakan bersama rakan tugas saya, Majdi Dr. Haji Serbini. Tulisan Jawi merupakan tulisan warisan bangsa Melayu sejak berabad dahulu lagi. Menurut sejarah, pada sekitar abad ke-10 hingga ke-18, tulisan Jawi menjadi nadi kepada perkembangan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam. Kemunculannya secara langsung dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara yang dipercayai disebarluaskan oleh pedagang-pedagang Arab yang telah datang ke rantau ini. Pada dasarnya, ia berasal dari tulisan Arab dan huruf-huruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu yang bukan hanya digunakan dalam urusan agama, malah digunakan sebagai tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan seperti surat-surat perjanjian kerajaan dan perhubungan dengan negara-negara lain. Sejarah telah membuktikan bahawa penggunaan tulisan Jawi di negara ini telah lama wujud seperti penemuan batu tersilah dan lain-lain, dan sehingga kini penggunaan tulisan Jawi itu masih lagi dapat dilihat, malah menjadi satu keunikan dan tarikan pelancong seperti yang dapat dilihat di papan-papan tanda di pelbagai kawasan perniagaan, bangunan-bangunan kerajaan, malah di mana sahaja tulisan Jawi itu masih mendapat tempat di negara ini, bahkan menjadi satu-satunya negara Melayu yang masih mengekalkan tulisan Jawi khususnya di tempat umum. Auda penonton, penggunaan tulisan Jawi dan terjemahan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam sudah pun digunakan sejak tahun 1960-an lagi. Dan kalau kita melihat juga, penggunaan tulisan Jawi ini mungkin sahaja berhubung kaitnya dengan pedagang-pedagang Arab yang pernah datang ke negara Brunei Darussalam pada sekitar 10 Masihi. Jadi kalau kita ni melihat juga bukan saja di kedai-kedai maupun di jalan-jalan, malahan juga di banner-banner, nama simpang dan sebagainya, memang penggunaan tulisan Jawi di negara Brunei Darussalam ini masih lagi kekal relevan digunakan. Dan kita akan mengupas lagi, Auda, mengenai dengan penterjemahan bahasa Melayu dan juga penggunaan tulisan Jawi di negara Brunei Darussalam. Dan untuk itu, teruskan kesan Auda bersama saya. Tidak dinafikan kegunaan tulisan Jawi pada setiap bangunan-bangunan, kedai-kedai, nama-nama jalan, sekolah-sekolah dan sebagainya memaparkan identiti agama dan bangsa. Tambahan lagi, tulisan Jawi secara praktikalnya diperlukan bagi kehidupan beragama Islam dan keperluan menimba pengetahuan tentang agama Islam. Maka Jawi itu adalah mustahak hidup dan diberi nafas selaras dengan tulisan Rumi, iaitu sebagai sebuah negara zikir yang mendukung konsep Melayu Islam Beraja MIB. Penggunaan tulisan Jawi termasuk terjemahan bahasa Melayu nama-nama perniagaan sudah bermula sejak tahun 1960-an, iaitu sejak Perlembagaan Negeri Brunei 1959 diwujudkan. Ia bertujuan untuk mendukung hasrat Perlembagaan Negeri Brunei
bagi mengangkat dan memartabatkan bahasa Melayu, termasuk tulisan Jawi setelah penubuhan DBP pada tahun 1961. Jadi tulisan Jawi pada papan tanda merupakan satu kemestian yang perlu ada dan telah dijadikan mandatori. Malahan peraturan untuk memasukkan tulisan Jawi pada papan tanda termaktub di dalam Perintah Kawalan Bangunan 2014. Jabatan yang bertanggungjawab dalam memproses permohonan tulisan Jawi pada papan-papan tanda ialah Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Unit Pelaksanaan Bahasa dan Unit Jawi, Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jadi dua unit ini bertanggungjawab dalam memberikan khidmat tulisan Jawi. Okey, jadi prosesnya pemohon hendaklah berurusan di Unit Pelaksanaan Bahasa, ada kaunter di sana di tingkat 3 di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Jika ia nama perniagaan, pemohon perlu membawa salinan sijil perniagaan ataupun 1617. Selain itu, pemohon akan dikenakan pembayaran sebanyak RM20 bagi tulisan nasah ataupun tulisan biasa itu. Dan jika berkeinginan untuk menggunakan tulisan lain, maka pembayaran yang akan dikenakan adalah RM30. Contohnya tulisan kopi ataupun sulus. Dan setelah menghadapkan permohonan ke Dewan Bahasa, Dewan Bahasa akan menuliskan ejaan Jawinya macam mana, dan sekiranya memerlukan terjemahan akan diterjemah daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, dan yang akan dijawikan adalah terjemahannya di dalam bahasa Melayu. Dan setelah itu pemohon akan mengambil semula apa yang sudah siap, tulisan Jawi yang sudah siap. Setelah pemohon mendapat tulisan Jawi dari Dewan Bahasa dan Pustaka, maka pemohon hendaklah menghadapkan kerja seni ataupun dipanggil sebagai artwork untuk disahkan bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Jadi setelah disahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, barulah pemohon itu akan menghadapkan ke ABCI untuk kebenaran memasang papan tanda. Di era globalisasi kini, mungkin saja penggunaan tulisan Jawi di tanah Melayu khasnya semakin berkurangan dan hampir dilupakan. Akan tetapi di negara Brunei Darussalam, kita amat bersyukur kerana penggunaan tulisan Jawi itu masih digunakan seperti di sekolah-sekolah dan turut dipelajari oleh kanak-kanak sebagai pendedahan buat mereka untuk mengenali huruf-huruf yang digunakan dalam tulisan Jawi. Langkah ini dilihat sebagai salah satu inisiatif bagi mendukung kelestarian tulisan Jawi. Penggunaan tulisan Jawi memang amat penting penggunaannya. Sehingga kan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak pernah mengabaikan tulisan Jawi. Malah menitahkan supaya tulisan Jawi ditingkatkan dan dimartabatkan penggunaannya. Dan benda ini ada di dalam titah baginda di Majlis Istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-42 di Balai Singgasana Istana Nurul Iman pada 15 Julai 1988. Perlunya masyarakat Brunei dalam mempertahankan dan memartabatkan penggunaan tulisan Jawi. Usaha ini perlu dilakukan dan dilaksanakan agar tulisan Jawi yang menjadi kebanggaan selama ini dan warisan agar tidak hilang begitu saja. Satu lagi perkara yang lebih penting, tulisan Jawi ini juga menjadi satu identiti bagi negara kita. Kerana di Nusantara ini, negara Brunei Darussalam sahaja yang merupakan satu-satunya negara yang menggunakan tulisan Jawi secara meluas dan ianya terpapar di mana-mana, seperti papan iklan, kain rentang dan papan tanda di premis-premis perniagaan. Dan hal ini juga sering jadi buah mulut di negara luar. Tuntasnya, tulisan Jawi itu tidak dapat dipisahkan dengan Islam dan tidak boleh juga direnggangkan dengan budaya Melayu. Oleh itu, kegemilangan tulisan Jawi sebagai khazanah bangsa hendaklah diperkukuh, diperkembang luas, dilestari dan dimartabatkan lagi sebagai usaha negara menjaga warisan berharga tersebut dari hilang di telan zaman.